ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع
والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم. Dan disebutkan di dalam beberapa kitab bahwasanya siang yang paling baik adalah siang hari Arafah. Malam yang paling baik dalam setahun malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu tak tahu bila. Sementara siang yang paling baik adalah siang hari Arafah. Siang hari Arafah tu diketahui, iaitu hari ini. Jadi di antara kelebihan hari Arafah ialah kita dituntut berdoa. Kerana hari Arafah ni hari doa mustajab. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa itu adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, apa yang telah daku ucapkan dan seluruh para nabi ucapkan ialah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Esa, la syarikalah, tidak ada sebarang sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, hanya bagi miliknya segala kerajaan dan hanya baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi hadis ini menggalakkan kita berdoa hari Arafah. Jadi kita ada hajat-hajat masing-masing. Hajat supaya Covid ni cepat selesai dan sebagainya. Baca doa banyak-banyak hari Arafah. Ada sebahagian kitab lagi disebutkan seperti kitab Manasikul Hajj Imam Nawawi yang ditahqiq oleh sebahagian ulama. Dia menyebut di sebahagian tempat di dunia ini manusia berhimpun pada petang hari Arafah untuk baca doa. Kita nak berhimpun tak boleh, tapi kita ambil berat. Dia panggil istilah apa? Ada at-ta'rif ke apa? Satu perhimpunan sempena dengan orang berhimpun di Arafah, maka mereka berhimpun di surau masing-masing, masjid masing-masing untuk berzikir dan berdoa. Lepas hasak mereka buat. Kita tak boleh nak himpun, tapi lepas hasak kita baca doa di rumah masing-masing. Jadi tumpang orang duk buat ibadat di Mekah. Mekah orang berhimpun pagi hari dan mula wukuf Zuhur. Lepas semayang masuk Zuhur tu dah mula dah wukuf. Orang di tempat lain berhimpun Asak, berhimpun untuk
berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berhimpunnya jemaah haji untuk beribadat di bumi Arafah. Jadi kita kena ambil peluang Allah Ta'ala bagi kita hidup hari ini, hari Arafah. Sempat jumpa hari Arafah, hari ini kita doa. Ada ulama nama Habib Salim Asy-Syatir rahimahullah, dia sebut suruh baca qul huwallah, suruh baca selawat, suruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qul huwallah dia kata baca 1000 kali. Kita dengar pun terus. Baca dekat mana ingat lah. Dekat mana boleh baca 3 kali kurang-kurang, sekali khadam lah. Salawat dia suruh baca 400 kali. Salawat Ibrahimiyah ala semayang fil alamin innaka hamidum majid 360 kali kah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga bagus baca pada hari Arafah. Jadi kita mengambil berat. Hari ini ada masa lapang baca doa banyak-banyak. La ni boleh baca, pukul 9 pagi boleh baca, lepas lohor sehari boleh baca. Terutama lepas asar. Sementara nak buka puasa. Sementara nak buka puasa, sama ada lepas asar ataupun sebelum maghrib, kita ambil berat untuk kita isi dengan beribadat dan berdoa sebanyak mungkin, kerana inilah siang yang paling baik dalam setahun. Setahun 360 hari, hari yang paling istimewa hari Arafah. Seperti mana kita sebut tadi, malam yang paling istimewa malam Lailatul Qadar, siang yang paling istimewa, paling mulia, paling baik, siang yang terbaik, siang hari Arafah. Kemudian habis kita selesai hari Arafah, malam ni lepas maghrib, nama dia malam raya. Malam raya juga dituntut kita untuk menghidupkan malam raya ini dengan berqiyamul lail. Jangan kita lepaskan peluang malam raya untuk kita melakukan sembahyang tahajud, untuk kita sembahyang isya dan subuh secara berjemaah, untuk kita baca doa malam raya. Man ahya lailatal idain ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya pada hari hati-hati orang lain mati. Ada kata hati orang lain mati itu cinta pada dunia, dia tak cinta pada dunia, dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kata hati orang lain mati itu pada hari akhirat kelak, hatinya hidup di saat hati orang lain mati. Beberapa tafsiran ulama. Yang penting menghidupkan 2 malam hari raya ini, raya puasa, raya haji, dengan qiyamul lail adalah salah satu daripada amalan yang dimuliakan dan dititik beratkan oleh syarak. Ulama menyarankan kita ambil berat tentang menghidupkan malam raya dengan beribadat. Kemudian kita raya haji ni sempena dengan ibadat haji. Hadis dalam kitab Targhib wa Tarhib, siapa boleh pergi haji, Allah Ta'ala bagi pahala pergi dan pulang sebanyak tapak kaki dia ke sana. Sebanyak jauhnya jarak tapak kaki kita ke sana. Kalau kita pergi haji jalan kaki, mungkin kita rebah mati ikut jalan tu. Tapi kita pergi naik kapal terbang 8 jam,
8 jam tu cepat sampai. Kalau kita ukur 8 jam perjalanan beribu-ribu batu itu dengan jarak tapak kaki, maka kita diberi pahala sebanyak bilangan langkahan-langkahan itu. Tu baru pahala perjalanan. Bukan pahala buat ibadat lagi di Mekah. Pahala perjalanan kita ke sana sudah diberikan. Lagi jauh rumah kita daripada Mekah, lagi banyaklah pahala kita dapat. Maka orang yang pergi Mekah buat haji umrah, tak tahu berapa bilion, berapa trilion, berapa juta pahala. Hanya pahala perjalanan. Oh, kita tak boleh pergi lah ni. Dah tak boleh pergi Mekah, niat. Azam, kalau ada ruang, peluang saya nak pergi. Haji kalau boleh nak pergi tiap-tiap tahun, umrah kalau boleh nak pergi tiap-tiap tahun. Jadi dengan niat itu mudah-mudahan kita dapat pahala itu. Dan kita berpeluang dapat pahala langkah tapak kaki itu ke masjid di tempat kita. Dah kita nak langkah pergi Mekah tak boleh, Madinah tak boleh. Kita langkah dari rumah kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang kita duk sebut bila kawan tu dapat peluang pergi haji umrah, depa kata orang tu jadi tetamu Allah. Si fulan tahun ni dipilih menjadi tetamu Allah. Pasal apa kamu kata dia jadi tetamu Allah? Pasal nama dia naik, dia dijemput untuk buat haji umrah. Orang Malaysia tahun ni haduk di Malaysia tak pergi, tapi haduk orang Malaysia haduk di Arab Saudi boleh pergi beratus orang buat haji tahun ni. Orang Malaysia yang duduk di Mekah, duduk kerja di Riyadh ke di mana, diberi peluang untuk buat haji. Ramai orang Malaysia pergi buat haji yang menetap di sana. Terbang daripada Malaysia sini tak ada. Jadi istilah kita duduk dengar kecil-kecil dulu sampai lah, siapa yang boleh pergi haji umrah, dia sudah menjadi tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata tetamu Allah Ta'ala itu ialah orang yang pergi ke masjid. Maksudnya kita peluang jadi tetamu Allah kalau kita tak boleh pergi Mekah, tak boleh pergi Madinah, tak boleh pergi Masjidil Haram, tak boleh pergi Masjidil Nabawi. Kita pergi masjid di qaryah kita, di kampung kita, di taman kita, maka tiap-tiap hari kita jadi tetamu Allah kalau kita boleh pergi tiap-tiap hari. Kalau sehari 5 waktu kita pergi sembahyang jemaah, 5 waktulah kita jadi tetamu Allah. Jadi tetamu Allah ni bukan khusus kepada orang pergi haji umrah sahaja. Tetamu Allah ini ditawarkan kepada orang yang pergi masjid di mana-mana masjid seluruh dunia. Kalau setiap hari kita pergi sembahyang jemaah di masjid, maka setiap hari kita menjadi tetamu Allah. Hadis kata al-masajidu buyutullah, haqqun 'alal mazuri an yukrima zairah. Masjid-masjid itu merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, umpama rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentulah tuan rumah itu memberikan kemuliaan kepada tetamu yang ziarah rumah dia. Tiap-tiap kali kita pergi rumah Allah, pergi masjid, kita jadi tetamu Allah. Allah bagikan kemuliaan demi kemuliaan kat kita. Lagi kerap kita pergi, lagi banyaklah kemuliaan yang kita dapat daripada tuan rumah. Dan rumah Allah tu bukan berarti Allah Ta'ala duduk dalam rumah tu. Bukan macam rumah kita. Kita kata, tu rumah siapa? Rumah si fulan. Ini kita faham kata dia duduk dalam rumah tu. Tu rumah siapa? Rumah nama sekian. Ni rumah Jusuh, ni rumah Timah, ni rumah Dolah. Maka kita faham kata Dolah duduk dalam rumah tu. Ni rumah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala duduk dalam rumah kan? Dah, Allah Ta'ala tidak bertempat. Atas dasar itulah disebut sebagai tafsiran ulama, Allah Ta'ala duduk di arash. Bukan makna tu rumah tempat duduk Allah. Allah Ta'ala beristiwa di arash. Ulama ahli sunnah kata Allah Ta'ala itu menguasai mentadbir arash. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, naqatallahi wa suqyaha, naqatallah, unta Allah.
yakni unta milik Allah. Arsyullah, arsyur rahman, arash kepada Allah yang maha pemurah, yakni arash itu milik Allah. Sebagaimana Baitullah, rumah Allah, rumah itu milik Allah, bukan rumah Allah berarti Allah Ta'ala duduklah rumah tu. Kita sembahyang maghrib di rumah, sembahyang isya main masjid. Awak sembahyang maghrib di rumah, Allah Ta'ala ada di rumah aku tu, aku sembahyang maghrib di rumah aku. Ni yang isya sampai masjid, dia tak ada di rumah, dia ada di masjid pula, tu aku main masjid. Bukan berarti Allah Ta'ala duduk di rumah kita, kita sembahyang situ. Allah Ta'ala duduk di masjid, kita sembahyang masjid pula. Allah Ta'ala tidak bertempat. Lepas tu kita sembahyang yang sembahyang maghrib di rumah, sembahyang isya di masjid, tempat kita sembahyang tu di rumah kita masa maghrib. Tempat kita sembahyang tu di masjid masa isya. Kita yang duduk di rumah, kita yang duduk di masjid. Macam mana Nabi SAW berjumpa Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tempat Nabi bertemu Allah atas langit. Tapi Allah Ta'ala bukan duduk atas langit, kata ulama. Tempat Rasulullah jumpa, tempat diri Rasulullah, bukan tempat Allah. Macam kita sembahyang maghrib di rumah, waktu maghrib tu tempat kita duduk di rumah kita. Macam kita sembahyang isya di masjid, waktu isya tu tempat masjid itu tempat kita duduk waktu isya. Kita yang duduk di masjid, kita yang duduk di rumah. Sementara Allah Ta'ala tidak duduk di mana-mana, tidak berhajat kepada tempat, kerana dia tak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi sebagaimana masjid itu disebut rumah Allah, ada orang kata, oh tak boleh duk takwil. Allah Ta'ala kata dia duduk atas harash, jangan duk takwil. Dia tak duduk taklid, memang duduk atas harash. Maka kalau mereka tak bagi takwil dengan alasan kena pegang zahir ayat itu, maka bagaimana pula dengan firman Allah, wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Tuhan di langit dan dialah Tuhan di bumi. Kamu kata Allah Ta'ala duduk atas arash, atas pada langit, tak ada tafsir-tafsir lain dah. Ni Allah Ta'ala kata dia duduk di bumi pula. Wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Dan dialah Allah Ta'ala, dan dialah yang merupakan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Kamu kata Allah Ta'ala duduk atas langit, dalam berdasarkan ayat ni kamu pegang. Macam mana pula kamu nak kata dengan ayat yang Allah Ta'ala duduk di bumi? Dengan ayat ni Allah Ta'ala kata dia Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Maka dia kata hak ni kena tafsir, kena takwil. Hak nu depa tak bagi takwil, hak ni depa kena takwil sebab belagak. Satu ayat kata atas harash, satu ayat kata atas bumi. Maka ditafsirkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsir Tabari, Tuhan di bumi yakni Tuhan yang mencipta bumi, mengurus dan mentafsir mentadbir bumi. Nanti kita tengok tafsiran dia bagi tepat, menunjukkan ayat itu telah ditakwilkan oleh ulama. Maka tetamu Allah itu tidak khusus kepada mereka yang pergi Mekah. Kita yang tak boleh pergi Mekah pun boleh jadi tetamu Allah tiap-tiap hari, walaupun pahalanya tak seperti di pergi sana. Pergi sana pahala berjuta sebab jarak antara kita ke sana berapa juta langkah. Tapi pahala daripada rumah kita ke masjid, kalau 100 langkah, 100 pahala kita dapat. Pergi 100 langkah, balik 100 langkah lagi, 200 langkah, 200 pahala kita dapat. Kalau rumah kita nak pergi masjid 10 langkah, balik 10 langkah, berarti 20 langkah pi dan balik. Hadis Imam Muslim kata, pahala pergi ke masjid dan pulang diberikan. Pahala pi dapat, pahala pulang dapat. Pi 10 langkah, balik 10 langkah dapat 20. Pi 50 langkah, balik 50 langkah dapat 100. Pi 100 langkah, balik 100 langkah dapat 200. Oh, rumah saya jauh, saya bukan pi langkah-langkah, saya naik kereta. Ada ulama kata dikiaskan pusingan tayar kereta, tayar motor itu kepada langkah. Kalau rumah kita pergi masjid 100 langkah, tapi kita tak larang nak langkah sampai 100, kita naik kereta, main parking depan masjid. Berapa kali pusing tayar?
Tayar tu pusing 50 kali, 50 pahala. Pergi dan pulang. Balik pun nama. Jadi yang penting pi masjid kau kerap. Tak kira pi jalan kaki kah, pi naik gerek kah, naik motor kah, naik kereta kah. Kita lagi banyak kita naik kenderaan, lagi banyak kita pergi rumah Allah, kita dapat pahala pergi dan pulang. Tu tak kira lagi ibadat di dalam masjid. Baru pi balik sudah mengundang pahala banyak. Dan setiap kali kita pergi masjid, kita adalah tetamu Allah. Kerana hadis menyatakan masjid itu umpama rumah Allah. Maka sudah tentu tuan rumah akan memberikan kemuliaan kepada tetamunya. Pada ibadat haji melahirkan hubungan hamba dengan Tuhannya yang muncul melalui lafaz talbiyah. Orang pergi haji dia duduk talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tu ibadat haji. Dia berbisik, bercakap dengan Allah. Aku menyahut seruanmu ya Allah, aku menyahut seruanmu ya Allah. Tiada Tuhan, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat itu hanya milikmu, dan segala kerajaan itu hanya milikmu. Tidak ada sebarang sekutu bagimu. Ketika tawaf mereka berdoa, tawaf mereka beribadat, tubuh badan mereka tawaf, mulut mereka baca zikir, baca doa, baca Quran, baca selawat, baca Asmaul Husna. Kalau mereka nak baca, mereka isi dengan kebaikan. Ketika mereka Hajarul Aswad, mengucup Hajarul Aswad ataupun istilam Hajarul Aswad, mereka berjanji untuk taat kepada Allah. Dalam hadis Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dikatakan innahu yaminullah yusafi'u biha khalqah. Orang yang mengucup Hajarul Aswad itu umpama orang yang berjabat tangan dengan Allah, buat perjanjian untuk taat kepada Allah. Ketika mereka sa'i antara Safa dengan Marwah, mereka berulang alik dalam keadaan ibadat juga. Kemudian ketika wukuf, mereka membuang segala pakaian-pakaian cantik yang mereka pakai di tempat mereka. Ada pakai kot, ada pakai tie, ada pakai jubah, ada pakai tudung bawai dan sebagainya. Macam-macam orang perempuan, orang lelaki duduk tempat dia pakai baju 2-3 almari. Pi sana semua sama pakai putih belakang, macam pakai kain kapan. Warna sama warna dengan kain kapan. Macam orang mati punya pakaian. Mereka menanggalkan segala perhiasan. Mereka memakai pakaian yang disunatkan dengan penuh khusyuk dan berdoa ketika wukuf. Dan pada saat hari Arafah itu, Nabi SAW bersebut innallaha yubahi bi ahli Arafat al-malaikah. Sesungguhnya Allah berbangga terhadap penduduk mereka yang wukuf di Arafah terhadap para malaikatnya. Allah berfirman kepada malaikat, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hamba aku. Atauni syu'san ghubra, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut yang tidak terurus, rambut yang serabut. Ghubra yang berdebu, berlemuih dengan debu. Jadi orang duduk dalam haji umrah sunat duduk dalam keadaan serabut dan debu. Rambut dia jangan sikat, nak sikat lepas habis tahallul. Mereka datang daripada setiap jalan yang jauh. Saksi ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah, aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku memberikan keampunan kepada mereka.
Hadis Imam Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Kemudian melontak di jamarat diumpamakan seperti memerangi syaitan. Kerana suatu Nabi Ibrahim AS nak sembelih anak dia, syaitan sekat, syaitan tak bagi, syaitan kempen dia tak sembelih anak kamu, tak sayang ke anak kamu apa semua. Maka Nabi Ibrahim baling dengan batu. Daripada perbuatan Nabi Ibrahim melontar syaitan itulah disyariatkan melontar di tempat pelontaran. Asalnya Nabi Ibrahim baling syaitan. Maka ia diumpamakan sebagai memerangi syaitan dan memutuskan diri daripada segala kerosakan yang dibawa oleh syaitan. Kita jadi orang yang memerangi syaitan. Kita mengutamakan redha Allah kepada redha diri kita sendiri. Allah Ta'ala tidak tawaf macam ni, sa'i macam ni, wukuf macam ni, melontar macam ni, mabit macam ni, kita tak komplain dah. Kita tak kata awak tawaf 7 kali, 3 kali jadi ya. Awak sa'i Safa Marwah, tukar pula awak Marwah Safa. Kita tak tukar. Kerana ibadat haji ini memperlihatkan kehambaan kita pada Allah. Allah Ta'ala kata hak tu lah, kita tak komplain. Khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku ibadat haji kamu. Maka dalam buat ibadat haji, Allah Ta'ala suruh hari 9 wukuf, hari ke malam 10 mabit, pagi 10 melontar, lepas tu tawah dan sebagainya. Kita ikut saja peraturan-peraturan itu tanpa kita komplain. Sebagai seorang hamba, Allah suruh ikut. Jangan kita duk pakai otak kita, ni tak sesuai kot, boleh tukar alin kot. Tak. Sebagaimana ibadat haji, ia datang daripada Allah, peraturan Allah, tak ada siapa komplain. Maka lain pun kalau datang daripada Allah, hukum semua ibadat, muamalat, munakahat, jenayat, jangan duk komplain, jangan duk petikai. Oh, hukum Allah tak sesuai kot zaman lah ni. Jangan. Kerana kamu pergi haji, kamu tak nak komplain pun. Oh, semayang subuh tak sesuai kot 2 rakaat lah ni, kena tambah jadi 4 rakaat. Semayang subuh kamu tak nak tukar pun. Subuh 2 rakaat tu sebab tu dalam dunia ni kalau main waktu subuh, orang Islam ni 2 jenis. Satu jenis semayang subuh 2 rakaat, satu jenis semayang subuh 0 rakaat. Pasal apa? Tak semayang terus. Tak ada yang semayang subuh dia kata, hari ni aku rajin sikit, aku nak semayang 3 rakaat. Tak ada orang kata, hari ni aku tak larat, aku tak mau semayang 3 rakaat, letih, aku nak semayang 1 rakaat sudah. 1 rakaat subuh tak nak jumpa, 3 rakaat tak nak jumpa, tambah pun tak, kurang pun tak. Yang duk jumpa 2 rakaat dengan 0 rakaat. Hak rajin 2 rakaat subuh, hak tak rajin malah tak semayang terus. Maka sebagaimana subuh 2 rakaat kita tak nak komplain, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib insya maghrib 3, insya 4, kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami tak komplain, tak tukar. Lain pada semayang pun sama, haji pun sama, jenayat pun sama, hukum hudud pun sama. Jangan duk komplain selama mana ia datang pada Allah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat, kami mengharapkan keampunanmu, hanya kepadamu kami kembali. Jadi masa orang pergi buat haji, kita tak komplain, awak nak baling syaitan, ambil kutil batu kecil-kecil, ambil besar penumbuk, biar kena sakit. Tak. Kutil batu besar kacang kuda tu. Ambil besar penumbuk tu, kena kepala orang, bincut. Maka ketika haji, mutawif haji kata batu besar ni berapa biji? 7 biji. 3, lepas tu nak lontak pula 3 pelontaran 21. Hari kedua, ketiga, keempat 21. Kita ambil bilangan yang sama. Kita tak komplain. Ketika tawaf, ketika sa'i sampai 2 lampu hijau kita lari. Orang lelaki, orang perempuan sunat berjalan. Orang perempuan jalan daripada mula sampai habis. Orang lelaki di antara 2 tiang hijau sunat lari, lari sekencang mungkin. Dalam kitab Idah Imam Nawawi dia kata wa an yas'a sa'yan syadidan, hendaklah dia pecut sekuat-kuatnya. Masa keliling tawaf lari-lari anak, nama dia ramal. Tapi masa sa'i pecut
antara dua tiang hijau, orang lelaki, orang perempuan jalan juga. Tapi kita pergi sana ada lari sama naik dengan orang lelaki. Lelaki jalan dengan bini dah, lepas tu sampai dua tiang hijau, lelaki lari, bini pun ligat semua. Kita tak komplain pasal ni, peraturan yang datang daripada hukum Allah. Masa buat haji, banyak perkara yang kita tengok, kita hanya ikut dan patuh. Kita tak komplain kerana al-ubudiyah, kehambaan pada Allah. Allah suruh aku buat lagu ni, aku buat lagu ni, aku tak komplain dah. Maka di antara pengajaran besar daripada haji, kita buat haji, kita tak komplain. Satu pun ibadat rukun haji, wajib haji, kita ikut sepenuhnya apa yang ditetapkan oleh syarak melalui penyampaian ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang lain pun sama. Bab ibadat jangan komplain, bab muamalat jangan komplain, bab munakahat jangan komplain, bab jenayat jangan komplain. Bab selama mana ada peraturan yang syarak bagi, jangan duk tentang, jangan duk lawan, jangan duk kritik. Ni tak sesuai. Kerana kita hamba, hak Allah suruh ikut sudah. Kita buat haji dalam keadaan berihram dengan pakaian yang merendah diri, menunjukkan kita rendah diri. Pakaian kita hak tu lah. Kalau putih tu lah. Tak mahal mana. Duduk di rumah boleh pakai sepasang RM1,000. Pergi sana pakai hak putih tu. Dan masa perhimpunan umat Islam seluruh dunia, pelbagai bahasa, pelbagai bangsa, pelbagai persekitaran, mai satu dunia berhimpun di sana. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Ayat 92 suratul Anbiya. Sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, hendaklah kamu semua sembah aku. Jadi tu di antara pengajaran daripada haji. Pengajaran daripada korban pun ada lagi. Yang ni kita sambung besok pula. Jadi cuma ada orang tanya, takbir raya lepas sembahyang raya, lepas sembahyang fardu, lepas sembahyang sunat, lepas sembahyang mayat, takbir muqayyad. Kemudian malam raya ni, malam saat ni lepas maghrib, nama dia takbir mursal sampai kepada takbiratul ihram sembahyang raya. Apa pula tentang takbir masa sembelih? Jadi dalam kebanyakan kitab kita mengaji tak jumpa takbir ketika sembelih. Cuma ada satu dua kitab kata sunat juga takbir ketika sembelih, iaitu kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, 2 jilid kitab tu. Begitu juga kitab Syekh Taha, dia ambil daripada kitab tu juga. Jadi dalam kitab tu kata sunat takbir ketika sembelih kerana Nabi SAW ketika melihat binatang korban baginda bertakbir. Maka kalau setengah tempat dia takbir, kita jangan bangkang. Kalau setengah tempat tak takbir, kita jangan cari pasal. Nak takbir, takbir. Tak takbir, sudah. Hak takbir ada rujukan mereka. Jadi sebahagian tempat, sebahagian kitab ada. Jadi saya sebut nama kitab supaya mudah orang rujuk. Nama kitab tu Umdatul Mufti wal Mustafti, 2 jilid. Kata pendahuluan dia ditulis oleh Al-Marhum Al-Allamah Al-Faqih Fadilatul Syekh Ismail Osman Zain rahimahullahu ta'ala, ulama besar mazhab Syafi'i di Tanah Suci Mekah. Guru kepada guru saya. Guru saya Tuan Guru Syekh Nuruddin hafizahullahu ta'ala mengaji kepada Syekh Ismail Osman Zain. Syekh Ismail Osman Zain dalam pendahuluan kitab tu dia tulis. Nama kitab tu Umdatul Mufti wal Mustafti, karangan ulama Yaman. Dalam kitab tu kata, kalau nak takbir masa sembelih pun dibolehkan, disunatkan. Jadi kalau ada masa nanti kita baca matan dia supaya ia tidak menjadi pertikaian masyarakat. Ada orang kata tak ada, bukan tak ada, tak jumpa. Kalau tak jumpa tu lebih selamat. Tak ada, mati kita cari semua dah. Kitab ni buka, kitab ni buka. Tapi ada kitab yang membahaskan dibolehkan. Nanti ada masa kita baca matan tu. Jadi kita ulang balik, hari ini kita nak buat apa sampai maghrib? Banyakkan berdoa. Terutama
Pahasang tadi. Lah ni pun dah boleh baca dah. Banyakkan berdoa, banyakkan buat ibadat. Hari ni orang duk kadut nak pergi beli beras no. Pulut dengan apa daun palas. Nak beli santan, nak beli daging, tak apa boleh beli juga, tapi jangan beli cara nak makan. Lupa kata hari ni hari Arafah. Hari Arafah kita ambil berat sungguh-sungguh. Malam ni kita sembahyang maghrib insya berjemaah. Pagi besok kita bangkit qiyamul lail. Lepas tu kita sembahyang subuh berjemaah. Esok kuliah subuh kita cuti. Jadi kita subuh kita cuti 3 hari. Selasa, Rabu, Khamis. Kita sambung pula hari Jumaat kuliah subuh pada hari raya keempat untuk hari tasyrik yang terakhir. Kemudian sembahyang raya kita pagi esok insya-Allah pukul 8.30 pagi. Masjid Gua 8.30 katanya, jadi kita buat sini sama. Pukul 8.30 secara ringkas. Sembahyang raya puasa ni sunat lewat nak bagi orang dan bayar zakat fitrah. Sembahyang raya haji sunat awal nak bagi cepat orang boleh sembelih korban. Jadi masuk waktu korban dan sebagainya ma'ruf dah. Selepas terbit matahari, selepas sembahyang 2 rakaat yang ringkas, selepas 2 khutbah yang ringkas. Jadi 8.30 tu elok dah untuk kita mulakan sembahyang hari raya pagi besok. Jadi last sekali selamat hari raya Aidil Adha, maaf zahir batin. InsyaAllah kuliah subuh kita akan sambung pada hari Jumaat yang akan datang. Dan besok sembahyang raya kita bermula 8.30 pagi. Jadi rasa sekadar itu kuliah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita sambung pada 4 hari yang akan datang. Kerana esok hari raya kita cuti. Raya kedua cuti, raya ketiga cuti. Kita sambung raya keempat, iaitu pada pagi Jumaat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.